Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Apa khabar? Okay, mungkin ada sebahagian daripada kita sedang potong bawang, potong ayam, potong daging. Jadi sambil-sambil potong bersiap untuk hari raya esok, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikitlah sambungan sesi kita pada minggu lepas, minggu lepas kita bincang mengenai masalah kencing manis, pesakit kencing manis, dan juga ada kes-kes tertentu di mana kita doktor potong juga kaki pesakit, kaki pesakit. Kenapa doktor potong kaki pesakit? Ini kita dah bincang minggu lepas, Kenapa? Antara sebab-sebabnya, kalau kita recap balik, antara sebabnya ialah kaki dah mati, gangrene, jangkitan kuman sudah melarat, terlampau teruk naik ke atas sehingga membahayakan nyamuk pesakit. Dan antara sebab lain juga ialah sekiranya kaki pesakit itu telah hancur, contohnya berlaku kemalangan jalan raya hingga rosak, semua salur darah hancur, dia punya bekalan darah putus, otot-otot dah tak ada, mana kita tak dapat nak selamatkan kaki itu lagi. So ada masanya sekiranya kita perlu melakukan pembedahan untuk selamatkan nyawa pesakit, kita terpaksa melakukan amputasi atau pemotongan kaki ataupun tangan ataupun mana-mana bahagian sekalipun untuk mengelakkan pendarahan berlaku lebih teruk lagi. Okey, jadi hari ini dalam tempoh beberapa mungkin dalam 20 ke 30 minit ni, saya tak nak ambil masa lama sangat, sebelum Zuhur insya-Allah, saya nak bincangkan apa jadi selepas pembedahan, apa jadi selepas pembedahan. Okey, siapa ada kat sini yang pernah melalui pembedahan pemotongan kaki atau amputasi kaki? Okey, kalau anda ada pengalaman, contohnya diri anda sendiri, ibu bapa anda, ayah saudara anda, atau nenek atau datuk anda, jadi anda ada pengalaman first hand, bagaimana nak menjaga kita punya luka, dan juga stam. Stam ni ialah apa doktor sebut sebagai stam lah. Stam ni maksud tempat pemotongan ataupun amputasi tu, Okey. Apa matlamat kita sebenarnya? Apa matlamat kita? Satu matlamat kita nak pastikan pesakit boleh kembali ke situasi asal dia boleh kembali berjalan. Itu matlamat ultimate kita mahu pesakit berjalan kembali. Okey. Adakah semua pesakit boleh berjalan kembali? So ini kita akan bincangkan hari ini. Okey. Yang keduanya, kita mahu seboleh-bolehnya, keluarga boleh menerima pesakit. Ia tidak menjadi satu beban kepada ahli keluarga. Okey. Jadi penjagaan dia kita boleh bahagikan kepada dua. Satu, penjagaan peringkat awal, dan yang kedua, penjagaan untuk jangka masa yang lebih lama. Berapa lama pesakit ambil masa untuk kembali berpijak atau berjalan, Ini semua soalan-soalan yang biasa pesakit akan tanya, berapa lama nak berjalan kembali. Okey. Penjagaan awal pesakit, katakan anda telah ataupun nenek anda telah menjalani amputasi ataupun pemotongan kaki, peringkat pertama, kita perlu penjagaan luka yang baik. Penjagaan luka yang baik. Saya ada minggu lepas seorang pesakit datang di ward akibat luka tempat pembedahan tu telah dijangkiti kuman. Apabila ditanya kembali kenapa dijangkiti kuman, tidak melakukan dressing ataupun cucian luka di klinik berdekatan. Katakan anda telah menjalani pembedahan, atau nenek anda menjalani pembedahan pemotongan kaki atau sebarang luka sekalipun atau pembedahan sekalipun, anda tidak duduk di ward untuk katakan seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu sampai luka sembuh. Tidak, Anda akan duduk di ward biasanya dalam 2-3 hari saja. Setelah luka tu sembuh atau luka tu telah kering dan bersih, doktor akan bagi anda pulang. So anda perlu lakukan cucian luka di ward, di klinik, di klinik berdekatan rumah anda. Sama ada di klinik kerajaan atau di klinik swasta. Itu mana yang mudah, anda boleh buat di sana. Okey, faham ya? Okey, so anda perlu cuci luka ni hari-hari sampai luka tu kering dan sembuh. Jadi pesakit tadi yang datang ke klinik saya, datang ke ward, terpaksa dimasukkan kembali kerana luka tu telah kita gaping, telah terbuka, tertetas, jahitan telah tertetas, ada nanah. Jadi bila ditanya, pesakit tidak melakukan cucian luka di rumah, di klinik, bila pulang di rumah
tidak pergi ke klinik untuk melakukan cucian luka. Jadi kalau kes-kes yang macam ni susah bila pesakit datang balik ke ward, kita ada masanya kalau berlaku banyak nanah tu, kadang kita terpaksa buka balik, terpaksa cuci, melakukan pembedahan kembali ya. Jadi ambil masa yang lama lah ya. Kita harap benda ni tak berlaku. Tak ada siapa mahu jangkit kuman berlaku. So yang pertama, perlu cuci luka di klinik, cuci sampai luka tu sembuh. Jahitan biasanya kita buka dalam hari ke-10 atau hari ke-14 macam tu, bergantung pada luka. Baik, seterusnya apa? Fizioterapi. Fizioterapi, apa pentingnya fizioterapi? Pertamanya, kita mahu sendi, katakan anda nenek anda dilakukan pembedahan pemotongan tu di bawah paras lutut kita panggil below knee amputation. So kita sendi lutut tu dia perlu boleh lurus boleh lurus. Okay, sendi tu boleh diluruskan. Jadi maksudnya perlu melakukan fizioterapi. Kalau katakan sendi tu tak boleh lurus bengkok, so nanti kemudian hari katakan luka telah sembuh dan kaki tu telah bersedia, tidak boleh nak masuk kaki palsu tu, tak dapat kita tak dapat pakai kaki palsu, tidak boleh kembali berjalan. Jadi kita tak mahu keadaan ini berlaku. Kita mahu pesakit boleh kembali berjalan So perlu kaki palsu. Jadi bagaimana kita nak membolehkan pesakit kembali berjalan? Luka kena sembuh, sendi perlu boleh diluruskan kembali, dan otot otot peha tu perlu kuat. Otot peha, otot pinggul pun kuat. Jadi pentingnya fizioterapi di sini pentingnya fizioterapi di sini bukan saja seminggu sekali, perlu dilakukan di rumah juga. Jadi apa lagi perkara ketiga yang penting di sini ialah sokongan sokongan emosi, sokongan sosial. Ahli keluarga perlu bagi sokongan Kalau tiada sokongan, biasanya pesakit tak akan mampu kembali ke keadaan asal beliau. Jadi kita minta sangat jangan dibiarkan datuk nenek anda, ibu bapa anda kita perlu tolong kita perlu tolong. Ahli keluarga, sokongan ahli keluarga memang amat penting. Kita lihat kalau pesakit yang ada sokongan ahli keluarga, memang dia punya outcome dia tak sama dia punya hasil dia keupayaan pesakit untuk sembuh tak sama. Dia boleh sembuh lebih baik berbanding pesakit yang tiada sokongan ahli keluarga. Jadi kita minta kalau boleh setiap ahli keluarga bagi sokongan kepada ibu bapa anda dan juga datuk nenek anda. Okey, faham So 3 perkara dah cakap kat sini. Satu, penjagaan luka. Yang kedua, fizioterapi untuk menguatkan otot dan juga sendi, membolehkan pergerakan sendi. Dan yang ketiga, sokongan ahli keluarga. Okey, perkara keempat, apa yang penting? Apa yang penting di sini ialah sebelum pesakit kembali ke rumah, anda perlu melakukan persiapan. Contohnya macam pesakit dia tak boleh terus berjalan So kadang kebanyakan pesakit perlu pakai kursi roda dulu, kursi roda. Jadi anda perlu sediakan rumah tu, anda kena sediakan, maksudnya kena laluan koridor kena lapangkan Kalau ada kanak-kanak di rumah anda perlu alih barang mainan barang mainan kat lantai semua tu, kapet kadang-kadang susah nak berjalan dengan kursi roda Kalau bilik tidur pula, katil anda perlu rapatkan ke dinding. Sebab apa? Sebab kadang-kadang katakan ibu bapa anda atau datuk nenek anda tidur malam hari, bila bangun pagi tu dia tak sedar dia tak ingat yang kakinya dah tak ada. Kadang-kadang kaki tu dia rasa masih ada lagi. Jadi bila celik tu nak bangun tu, kadang-kadang jatuh terjatuh daripada katil. Jadi bila jatuh daripada katil, kadang-kadang luka tu boleh pecah balik pecah. Jadi benda-benda macam ni kita kena fikir dan anda kena melakukan persiapan sebelum ahli keluarga anda yang menjalani pembedahan ni kembali ke rumah. Okey. Okey, macam mana kita nak target Kita nak target nak bolehkan ahli keluarga kita ni kembali berjalan. Kita panggil satu keadaan yang kita akan ajar, kita panggil stump bandaging. Stump bandaging ni apa? Stump bandaging ni maksudnya kita balut dia punya stump tu tempat luka pemotongan kaki tu agar bersedia untuk memakai kaki palsu. Jadi apa yang kita buat biasanya, stump ni dia biasanya lepas potong dia bentuk macam ni So kita akan balut ajar balutan sehinggalah keadaan menjadi cone bentuk cone macam ni. Jadi bila jadi bentuk cone kita boleh masukkan kembali kaki palsu kaki palsu boleh masukkan ke dalam cone ni di sini. So jadi persiapan untuk luka ataupun stump tu menjadi bentuk cone ada masanya, mengambil masa sehingga 6 minggu
dan ada sampai ke 3 bulan bergantung kepada seseorang ada kes yang cepat, ada kes yang lambat. Tapi untuk memudah dari segi percakapan, kalau pesakit tanya, kita akan cakap dia akan mengambil masa sehingga 3 ke 4 bulan barulah kita boleh ukur balik stam tu bersedia atau tidak untuk memakai kaki palsu atau prostesis So kaki palsu ni antara selepas katakan kita sudah stam tu sudah ready tempat pakai kaki palsu tu telah bersedia, pesakit perlu ada otot yang kuat dan juga fungsi jantung pun kena kuat. Sebab apa? Bila nak berjalan, nak gunakan kaki palsu ni memang perlu menggunakan tenaga kena gunakan tenaga. Jadi kalau katakan bunyi jauh no Ilani kena dekat sini lah kot Okey, kalau contohnya pesakit ada masalah jantung katakan datuk nenek kita kadang-kadang sudah berusia kena jalani pembedahan ni, ada masalah jantung. Okey, jadi kalau ada masalah jantung, doktor akan berbincang dengan pesakit, dengan ahli keluarga. Mungkin kita kena lebih realistik. Maksudnya mungkin datuk nenek anda tak mampu pakai kaki palsu. Maksudnya mungkin akan bergantung dengan kursi roda sebab kita nak gunakan tenaga. Kalau katakan jantung tu ada masalah sakit jantung, kita tak boleh nak berjalan dah So kita kena pakai kaki palsu. So kadang-kadang kita kena lebih realistik lah. Kita kena terima hakikat keadaan macam tu. Alright. Okey, berapa lama, soalan yang saya terima minggu lepas antaranya, berapa lama sebelum pesakit boleh pakai kaki palsu? Okey, jawapan dah bagi tadi. So antara 3 ke 4 bulan, ada kes-kes tertentu sampai 6 bulan pun ada Okey, soalan seterusnya, adakah pesakit perlu bayar kaki palsu ni? Ni soalan kos ni memang selalu orang tanyalah. Okey, adakah pembedahan kena bayar Adakah kaki palsu kena bayar? Adakah kursi roda kena bayar So kita nak tahu kalau di hospital kerajaan, kebanyakan pembedahan tu bergantung kalau pencen atau pekerja kerajaan biasanya tak perlu bayar, percuma saja kaki palsu perlu bayar, kena beli So biasanya kita, sebab kaki palsu ni dia beli daripada pihak swasta. So kita kena, pihak swasta tu akan datang kita akan buat temujanji di klinik. Kita ukur dulu kaki, sebab kaki orang tak sama, ada yang besar dan yang kecil So kita kena ukur dulu. Bukan kita lah, maksudnya pihak syarikat akan ukur dulu prostesis untuk kaki palsu tu adakah sesuai atau tidak saiz tu. Bila dah sesuai, kena ukur, kena buat custom made baru untuk kaki tersebut, barulah kita boleh pakai Okey, biasa ada harga. Berapa harga dia bergantung pada jenis kaki palsu tu. Ada yang advance, yang canggih sampai sendi boleh gerak apa semua tu, yang tu lebih mahal Ada yang harga dalam 6,000 ada yang lebih sampai 10,000 pun ada, bergantung kepada jenis kaki palsu Yang murah pun ada. So nanti kita akan bincang di klinik kita tengok berapa saiz, berapa jenis kaki palsu yang anda mahu dan juga berapa harga yang akan dikenakan lah. Okey, kalau bayaran di ward pula, kalau hospital kerajaan ni murah aja satu hari RM3 RM3 bayaran harga di ward. Makan 3-4 kali sehari kalau pembedahan tu bergantung pada jenis pembedahan. Ada yang tak perlu bayar, ada yang perlu bayar RM50, ada yang RM100, tapi tidak secara keseluruhannya tidak melebihi RM500 bergantung. Ini kita kena tanya unit hasil ada kes-kes juga kalau memang pesakit tidak mampu, kita boleh biasa kita akan bincang balik. Ada kes-kes yang boleh dikecualikan pembayaran So yang ni saya tak nak cakap secara khusus, perlu datang ke hospital kalau keadaan tu. Tapi anda jangan risau, apa-apa pun kalau hospital kerajaan ni, rawatan untuk rakyat Malaysia memang akan tetap diberikan kalau malaikat anda bukan orang Malaysia lah tapi kita orang Malaysia kan. So orang Malaysia ni dari segi rawatan kesihatan memang tip top, antara yang terbaik kat dunia ni. So dari segi tu anda tak perlu risau Okey, ada soalan ke? Ada soalan nak tanya?
Minggu lepas ada peringkat akhir perbincangan tu, bahagian pertama tak sempat nak bincang dengan lanjut ya. Kita bincang dari segi penjagaan luka. Penjagaan luka ni penting. Kalau kaki kencing manis contohnya, katakan dah habis bab bincang pasal prostesis ya, pemotongan kaki semua ni, kaki palsu, kaki kencing manis ya. Dari segi penjagaan luka ni macam-macam ya. Memang banyak jenis dressing ya, modern dressing pun ada penjagaan luka. Yang penting jaga luka tu ya, kena cuci luka ya, cuci luka di klinik berdekatan. Ada kes-kes kalau anda tak jaga luka dengan baik, jangkitan kuman boleh merebak ya, dan boleh membahayakan nyawa anda. Ada yang bincang tanya pasal maggot ya. Tahu maggot? Maggot ni anak lalat lah, anak lalat. Bukan sembarang anak lalat ya. Bukan maggot, bukan ulat. Tu anda boleh ambil je di mana-mana. So kalau di hospital kita ambil yang istimewa, memang dibawa daripada IMR ya, daripada makmal di Kuala Lumpur. Memang lalat tu lalat yang sterile ya, dah sterilize, yang bersih. So telur ni dieramkan ya, sehingga menghasilkan maggot ni, anak lalat. Dan kena beli, dia tak percuma. Yang ni kita kena beli, kita kena order, bawa ke pesakit kita bawa ke hospital untuk diletakkan ke bahagian dalam luka tersebut. Jadi anak lalat ni biasa kita letak satu kawasan kecil sekalipun, dalam 1x1 cm square pun perlukan banyak lalat anak lalat ni, maggot kadang-kadang 100 ekor So dia akan makan tisu-tisu yang tak sihat, dia akan tinggalkan tisu sihat saja. Okey, tu keistimewaan, memang benda hidup So dia akan makan Okey, jadi biasanya luka tu kita tak payah buka setiap hari ya, kita buka selepas 3 hari, 2 atau 3 hari. Dan kalau kita buka luka tu, nanti anak lalat tu kita tengok dia dah gemuk dah gemuk sebab dah kenyang makan jadi anak lalat ni kita kena kutip, seko-seko kena keluarkan balik, kita kena ganti anak lalat yang baru. So jadi ini kita panggil 1 cycle, 2 cycle bergantung kepada kes-kes tertentu, luka tu besar mana. Ada kes yang cepat, ada kes yang lambat ni maggot therapy kita panggil maggot therapy. So maggot therapy ada di Malaysia ni, memang ada yang pusat-pusat yang gunakan. Okey, di Temeloh pun kita ada buat, tapi jarang-jarang sekali, bergantung kepada luka ya. Kadang-kadang pesakit ada bukan semua luka boleh guna maggot ni. Ada kes tak boleh pakai maggot Contohnya kes yang berdekatan dengan sendi, tak boleh kalau dia ada terdedah kepada tulang, tak boleh. Ada kes-kes yang jangkitan kuman yang terlalu teruk, tapi tak boleh juga. Kadang-kadang maggot ni dia benda hidup, boleh mati juga ya. Jadi macam tu lah. So kita kena datang ke hospital, anda kena datang ke hospital, kita kena tengok luka tu dulu, kita kena bincang Ada kes yang boleh guna, ada kes yang tak boleh guna, bergantung pada kes-kes tertentu. Ada kes perlukan pembedahan ada kes perlukan pembedahan, ada kes tak payah bedah pun, luka pun cukup, dressing cuci luka pun dah cukup. Jadi kalau kes saya tak boleh nak cakap secara black and white lah, kata ni kena buat pembedahan, yang ni tak boleh buat pembedahan. Maksudnya anda kena datang ke hospital, kita kena periksa dulu luka, baru kita tahu apa jenis cucian yang perlu digunakan, dan sama ada pembedahan perlu dilakukan atau tidak. Okey, ada soalan lain? Kau pada no? Kau pada? 12.25. Okey, 12.25 ya. Ada soalan? So lepas ni ada banyak juga topik-topik yang orang tanya kepada saya. Ada yang kita perlu faham di sini dari segi social media. Penggunaan social media ni tak boleh konsultasi consultation perubatan tak boleh. So kita boleh bagi maklumat umum saja maklumat umum. Memang perlu ke hospital untuk anda lakukan pemeriksaan, dan juga baru kita boleh bagi tahu rawatan apa yang sesuai. Contohnya macam ada yang tanya saya berkenaan kepatahan tulang. Kalau tulang saya patah sekian-sekian, perlu buat pembedahan atau tidak? Atau kalau lutut dia meniskus pelapik lutut koyak sekian-sekian, perlu buat pembedahan atau tidak? So saya tak boleh nak bagi jawapan dengan tepat, melainkan kalau anda jumpa doktor pakar, baru kita tengok periksa anda, baru kita boleh bagi jawapan. Dan anda tak payah datang jumpa saya anda perlu pergi ke hospital berdekatan yang ada pakar ortopedik untuk buat pemeriksaan ni. Mana-mana pakar yang berdekatan dengan anda pun boleh, insya-Allah, bagi rawatan yang sepatutnya, yang terbaik untuk anda.
Faham ya? Tapi sebolehnya insya-Allah kalau saya ada masa, saya cuba jawab lah ya. Saya cuba jawab, kita cuba lakukan, saya akan cuba tulis ya. Buat video untuk tambah maklumat dan untuk perkongsian maklumat ya. So benda ni saya buat secara sukarela je, tidak berbayar pun ya. So jadi ada yang push saya suruh jawab cepat-cepat, tak boleh lah ya. Saya akan jawab bila masa yang sesuai ya. Bila ada masa, insyaAllah saya akan cuba lakukan perkongsian. Saya harap perkongsian ni bermanfaat lah untuk anda semua. Harapan kita tidak ada pihak yang tertipu ya. Ramai orang cuba mempengaruhi ya, dengan jualan pelbagai produk yang kita panggil misleading ya. Dijanjikan bulan bintang kadang-kadang ya, untuk sembuh, sebab setiap pesakit dia nak sembuh ya. So macam-macam produk ya dijual. Kalau rawatan tradisional pun bukan semuanya tak bagus, ada yang boleh dirawat secara tradisional. Cuma saya minta anda datang ke hospital dulu untuk kita periksa dulu dan kita bincang ya. Saya tak menolak secara total ya, katakan tradisional ataupun apa-apa sajalah ya. Datang ke hospital dulu, kita bincang. Ada kes yang sesuai ya, ada kes yang perlu rawatan di hospital. Jadi jangan terlampau cepat ya. Jangan takut datang ke hospital ya. Bukan semua benda perlu dibedah pun ya. Tak semua benda perlu dibedah. Ada orang takut sangat nak ke hospital ya, takut kena buat operation semua tu. Tak semua benda perlu operate ya. So yang ni kita nak sangat anda faham ni. Dah tahun 2020 ya, masih ada orang yang tak datang ke hospital. Ada orang ya, pelbagai kita panggil misconception ya, salah faham ya, mitos. Jadi semua tu minta anda kita datang ke hospital dulu. Apa-apa pun doktor tak boleh buat apa-apa tanpa kebenaran anda. Jadi yang tu anda kena faham ya. Doktor belajar ya, prinsip autonomi kita panggil. Pesakit ada hak untuk buat keputusan diri anda sendiri. Kita tak boleh nak paksa. Okey, saya rasa tu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan, anda boleh tulis ya. Boleh tulis di saya punya messenger pun boleh ya. Di Twitter saya pun boleh ya, Dr. Mahyudin. Saya punya Twitter handle Dr. Mahyudin ya. Ataupun di Facebook ni Tinta Mahyudin pun boleh. Atau di messenger Facebook saya pun boleh. So kalau ada masa, saya ada YouTube channel juga ya, Dr. Mahyudin Muhammad ya. So kalau anda ada masa, anda ada persoalan, anda boleh tanya. Kalau saya ada masa, insyaAllah saya akan tolong. Saya akan cuba jawab selagi saya boleh lah. Kalau tak boleh tu, saya akan berterus terang lah, kata tak boleh ya. Okey, itu saja. Saya nak mohon maaf kalau ada sebarang silap salah. Selamat Hari Raya. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.